Assalamualaikum dan hai, nama saya Yasmin Humairah binti Muhammad Fauzi dan nombor matrik saya 200391. Saya dari Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira binti Abu Bakar, nombor matriks 202344. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nazura binti Jai, nombor matrik saya 197229. Saya mengambil jurusan Ijazah Perkaunan dan saya dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zahiruddin Syafiq bin Zainuddin. Nombor matrik saya 204548. Hai, nama saya Shalmira, nombor matriks 202346. Hai, nama saya Sofia binti Mahidin, nombor matrik saya 203640. Diorang macam mana ni kecek je. Dah waktu cuti sampai sekarang. Pagi sampai malam. Saya ambil. Kau nak kan ni balik? Nak. Boleh? Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Orang kena kalah agak. Orang main beli. Saya nak main. Main. Mesti. Kalau tak tahu kan, Maisa tahu tak? Tak tahu. Ya? Okey, fine. So nanti akak kan bagi kawan-kawan akak terangkan macam mana nak main bulu. Boleh, setuju. Sini, dekat-dekat. Hai semua. So ni adik Yasmin, ni Maisa, ni Dia. So kita tolonglah, nak minta tolong saya kawan semua terangkan kat adik-adik saya ni macam mana nak main guli. Sejarah permainan guli. Daripada manakah mulanya permainan guli ini? Asal-usul permainan guli tidak dapat diketahui dengan tepat. Akan tetapi perbuatan guli paling awal ditemui pada 3000 sebelum Masihi di Mesir kuno yang menghasilkan dari batu atau tanah liat. Koleksi guli tertua boleh ditemui di British Museum di London yang berasal dari tahun 1700 sehingga 2000 sebelum Masihi. Guli yang pertama dibuat daripada kaca dihasilkan oleh Martin Frederick Christian pada tahun 1903. Berdasarkan catatan sejarah di Perancis, di Eropah, permainan ini mula menyalah pada abad ke-21 di Perancis. Mereka menyebutnya sebagai billy, iaitu bola kecil. Sementara orang Belanda pula menamakan ianya sebagai knikkers. Nama yang sama juga dikenal di Inggeris ialah bowls. Selain itu juga, di Inggeris juga memanggil marbles sebagai bahasa internasional untuk guli, yang baru muncul di Inggeris sekitar 1694. Ini digunakan untuk menyebut bola kecil dari marmer yang dikenalkan dari Jerman. Sementara di Turki, guli terkenal dengan sebutan Haketanca. Di wilayah Asia Tenggara, permainan guli umumnya menggunakan biji dan buah-buahan berbentuk bulat, manakala di Myanmar, kerang kauri yang berbentuk bulat telah digunakan dalam permainan guli. Permainan guli menjadi sangat popular sehingga setiap tahun dari 1932 pertandingan diadakan di England yang digelar sebagai British and World Marbles Championship. Bagaimana permainan ini sampai ke tanah Melayu tidak diketahui. Namun permainan guli menjadi permainan tradisional Melayu yang boleh dimainkan oleh semua etnik di Malaysia, tetapi selalunya didominasikan oleh kanak-kanak Melayu. Pada zaman dahulu, potongan-potongan kayu yang dibulat secara sebiji telur ayam untuk dijadikan sebuah guli. Selepas Perang Dunia Pertama, guli dibuat dari bahan kapur yang diadun dengan simen, ia sebesar ibu jari kaki. Pada masa sekarang pula, guli diperbuat daripada bahan-bahan kaca dengan ukuran yang pelbagai saiz, dari ukuran jari kaki sehingga dari ukuran jari kaki kelingking sehingga ibu jari kaki. Faham? Faham tak Maisa?
Okey, sekarang ni barulah kita boleh terang macam mana nak main permainan guli ni. Okey, mula-mula kita akan cari kawasan tanah yang rata untuk kita lukiskan lubang berdiameter 1 meter. Boleh je guna ranting kayu atau batang penyapu untuk lukis lubang ni. Lepas tu kita akan korek satu lubang kecil di tengah-tengah lubang. Lubang kecil ni diameter lebih kurang 10 cm dan kedalaman 7 cm. Nak senang guna je tumit kaki untuk hentak-hentak untuk buat lubang ni. Dan lepas tu kita akan lukis satu garisan lebih kurang 3 meter daripada lubang ni. Garisan ni sebagai garisan permulaan. Semua pemain kena berdiri di belakang garisan 3 meter ni untuk meleretkan guli mereka ke dalam lubang ni. Permainan dimulakan dengan setiap pemain akan cuba untuk masukkan guli ke dalam lubang kecil tu. Jadi pemain yang berjaya untuk masukkan guli ke dalam lubang ni akan menjadi pemain pertama untuk memulakan permainan. Langkah seterusnya akan diterangkan oleh Shalmira. Seterusnya, selepas giliran pemain-pemain guli ini ditentukan, mereka akan memulakan permainan ini dengan pemain pertama. Pemain pertama akan menjentik sebiji guli mereka terhadap guli-guli yang telah berada dalam lubang tersebut. Sekiranya guli yang dijentik tersebut telah berjaya untuk kena guli yang lain di dalam lubang, malah mereka boleh meneruskan giliran mereka. Tetapi jika guli yang dijentik tidak mengena sebiji guli dalam lubang tersebut, pemain kedua akan meneruskan giliran mereka dan permainan ini akan diteruskan sehingga semua guli telah berjaya dikeluarkan daripada lubang tersebut. Pada akhir permainan guli ini, semua pemain akan mengira berapa banyak guli yang telah berjaya untuk dijentik keluar dan pemain yang mempunyai bilangan guli yang paling rendah akan dikenakan denda. Ada dua cara untuk mengenakan denda terhadap pemain tersebut. Pertama sekali, guli yang kalah akan diletakkan semula ke dalam lubang tersebut dan pemain-pemain yang lain akan cuba untuk memangkah guli itu. Dan cara kedua pula sama saja, iaitu guli yang kalah akan diletakkan ke dalam lubang, tetapi pemain-pemain yang lain akan berada di kawasan yang jauh, iaitu berada di luar bulatan besar dan mereka akan cuba untuk menjentik guli mereka terhadap guli-guli yang kalah tersebut. Dan sesiapa yang memenangi guli yang paling banyak, mereka akan menang permainan ini. Dan itu saja permainan guli. Oh, macam tu. Macam tu. Kalau kamu semua nak tahu antara keunikan dan keistimewaan kenapa kita mesti cuba permainan dan sukan tradisi ini, ialah yang pertama, permainan ini tidak memerlukan kemahiran yang tinggi, melainkan hanya menjentik dan menyasarkan permainan guli. Yang kedua, permainan ini tidak mempunyai had masa yang ditentukan kalau kita mahu main. Dan yang ketiga, permainan ini tidak lasak yang dimainkan di luar rumah. Seperti kita boleh bermain permainan ini di tempat teduh, tanah rata dan kawasan yang lapang. Dan akhir sekali, tiada alat atau kelengkapan permainan yang istimewa diperlukan, menunjukkan permainan ini boleh dimainkan oleh pelbagai masyarakat dari latar belakang yang mewah maupun tidak berkemampuan. Siapa nak main? Adik saya pun tak sabar nak main. Okay, jom kita main.
Sebagaimana yang telah Anda tonton, inilah keistimewaan dan kecantikan permainan tradisional ini. Yang sedihnya, ada di kalangan anak muda sekarang tidak mengenali permainan guli ini. Apatah lagi permainan tradisional yang lain seperti congkak, layang-layang, gasing, wow, dan sebagainya. Oleh itu, ingin saya sisipkan cadangan agar permainan ini dapat terus dikekalkan. Pihak kerajaan harus menyediakan lebih banyak prasarana, tempat-tempat, atau gelanggang untuk memudahkan masyarakat terutama generasi muda memainkan permainan ini. Ini bukan saja dapat mengekalkan warisan masyarakat Melayu, menjalinkan hubungannya erat, malahan dapat mengekalkan anak-anak muda daripada membuang masa dengan melakukan perbuatan yang tidak berfaedah seperti melepak, merempit, menjadi kutu embun, pecah rumah, ataupun terjebak dalam masalah penagihan denda. Seterusnya, penganjuran berbagai bentuk pertandingan juga boleh diadakan. Agensi-agensi kerajaan dengan kerajaan berbagai pihak dan badan bukan kerajaan yaitu NGO boleh mengajarkan pertandingan permainan tradisional ini. Peserta pertandingan yang berjaya hingga ke peringkat kebangsaan ataupun antara bangsa, mereka boleh diambil sebagai jurulatih bertalian untuk mengajar anak-anak muda pula. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.